Selamat siang dan ketemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Onzaimus. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membincangkan latihan intensif 1.1 buku teks muka surat 11. Bagi pelajar yang ada buku teks, sila keluarkan buku teks, kita rujuk dan buat bersama-sama. Baik, kita lanjutkan dengan soalan nombor 1. Jadi untuk soalan nombor 1, diberi 3 gambar raja anak panah iaitu di A, di B dan di C. Dan kita dikendaki menentukan sama ada ia merupakan fungsi atau bukan fungsi. Jadi nak tahu fungsi senang saja. Hubungannya iaitu hanya ada dua sahaja, iaitu satu dan satu lagi banyak satu. Jadi kalau kita tengok soalan nombor A, okey, kita tengok soalan nombor A di sini. Ini saya telah besarkan. Kalau kita tengok hubungan ni ialah banyak satu. Kenapa saya kata banyak satu? Sebab sini kita ada dua. Okey, 4 dengan 8. Okey, banyak. Dia memetakan kepada satu. Jadi ini kita banyak satu. Yang ini satu-satu. Okey, yang ini banyak satu. Jadi hubungan ni adalah banyak satu. Jadi banyak satu ialah fungsi. Sebab fungsi ada dua, satu-satu dan banyak satu. Jadi kita tulis hubungan ini adalah fungsi. Okey, tulis saja fungsi. Okey, alasannya, apa alasannya? Sebab hubungan ini adalah banyak satu. Okey, itu saja alasan dia. Baik, kita tengok soalan nombor 2, yang soalan ni. Okey, untuk soalan B, kalau kita lihat, apakah hubungan dia? Okey, di sini kita ada satu, di sini ada dua. Jadi ini satu banyak. Kemudian kita tengok yang ni pula. Yang ini ada dua. Okey, dia memetakan, dia padankan kepada satu saja. Jadi ini ada dua banyak satu. Jadi kita ada satu banyak. Dan kemudian kita ada banyak satu. Jadi hubungan ni dah jadi banyak-banyak. Jadi banyak-banyak bukan fungsi. Sebab fungsi ada dua. Iaitu satu-satu dengan banyak satu. Yang ini banyak-banyak. Jadi dia bukan merupakan fungsi. Jadi tulis je. Bukan fungsi. Apa alasan? Alasannya ialah sebab hubungan ni ialah banyak. Itu saja alasan dia. Okey, lanjut soalan C. Okey, kita tengok soalan C yang ni. Okey, apakah hubungan dia? Hubungan dia ialah banyak satu. Kenapa banyak satu? Ini ada 3, 1 2 3. Ini ada satu. Jadi banyak satu. Jadi banyak satu ialah fungsi. Sebab fungsi ialah satu-satu dengan banyak satu. Jadi kita tulis fungsi. Okey, gambar raja anak panah ni hubungannya merupakan fungsi. Apa alasan? Tulis banyak satu. Okey, itu dia soalan nombor 1. Baik, kita teruskan dengan soalan nombor 2. Okey, kita tengok nombor 2. Okey, diberi 3 gambar raja panah. Bukan gambar raja anak panah. Dia beri 3 graf. Kita nak tentukan sama ada graf yang diberi ni merupakan fungsi atau bukan fungsi. Jadi kalau diberi graf, kita telah belajar, kita gunakan apa? Ujian garis mencancang. Okey, katakanlah kita ada gambar rajah ni. Okey, kita buat satu garis mencancang pada graf. Okey, katakanlah kita buat kat sini. Kat mana-manalah, dekat sini pun boleh. Okey, kalau kita lihat garis mencancang ni menyentuh graf pada 3 titik, iaitu yang ni, yang ini dan yang ini. Okey, apabila garis mencancang menyentuh graf lebih daripada 1 titik atau tidak menyentuh langsung, maka graf tersebut bukan merupakan fungsi. Jadi ini kita tulis bukan fungsi. Dia hanya satu hubungan saja, bukan fungsi. Sebab untuk fungsi, okey, garis mencancang akan menyentuh pada graf hanya pada 1 titik sahaja. Okey, kita lanjut soalan nombor 2 ni yang ada gambar bulatan ni. Okey, kita lihat. Kita buat sekali lagi ujian garis mencancang. Kita buat garis mencancang, kenakan kepada graf. Okey, katakanlah dekat sini. Okey, kita tengok. Dia bersilang kepada berapa titik? Berapa titik? 2 titik. Titik yang ini dengan titik yang ini. Okey, since dia menyilang lebih daripada 1 titik, maka dia bukan merupakan fungsi. Jadi kita tulis bukan. Okey, bukan apa? Bukan fungsi. Okey, senang saja. Okey, untuk soalan C, sekali lagi kita bina garis mencancang dan kenakan pada graf. Okey, kita bina kat sini.
Atau kalau tak nak kat sini pun boleh. Okey. Jadi dia kelihatan bahawa garis mencancang menyilang atau menyentuh graf hanya pada satu titik saja. Okey, bila dia menyilang pada satu titik, maka dia merupakan fungsi. Jadi kita tulis fungsi. Okey, baik, sekali lagi, kalau diberi graf, macam soalan ni, kalau diberi graf, untuk menentukan graf tersebut fungsi atau bukan, okey, kita uji dengan garis mencancang. Sekali lagi, kalau garis mencancang menyentuh graf pada satu titik, maka graf tersebut merupakan fungsi. Kalau lebih daripada satu titik, 2, 3, 4 ke atas, atau tidak menyentuh langsung, maka graf tersebut bukan merupakan fungsi. Baik, kita lanjut. Kita tengok soalan nombor 3. Ini dia soalan nombor 3. Baik, dia beri gambar rajah anak panah. Okey, kalau kita tengok gambar rajah anak panah tu, okey, di sini saya telah besarkan. Ini dia. Okey, kalau kita tengok apakah hubungan dia? Satu-satu, banyak satu, atau satu banyak, atau banyak-banyak. Okey, kalau kita lihat di sini kita ada dua. Okey, dua objek, 1, 7, 1 negatif 7. Dia memetakan kepada 1. Jadi ini banyak 1. Dan kalau kita tengok 6, objek 6 dengan negatif 6. Okey, ada 2. Okey, dia memetakan kepada 1. Jadi hubungan ni kita panggil banyak 1. Baik, kita tengok soalan dahulu. Apa soalan dia? Adakah hubungan itu merupakan fungsi? Jika iya, nyatakan alasan anda. Jadi untuk soalan nombor A, kita tulis. Okey, soalan A, fungsilah. Okey, kenapa fungsi? Sebab hubungan ini ialah banyak 1. Jadi dia merupakan fungsi. Baik, soalan nombor B, senang saja jawapan dia. Kita tengok soalan B. Nyatakan domain dan julat hubungan itu. Di sini fungsi, jadi kita nyatakan domain. Apa itu domain? Kita dah belajar. Domain ialah semua unsur dalam set X. Atau di sini ialah set A. Okey, domain ialah, dan ada braces. Ingat lagi tak? Kita ambil saja semua unsur dalam set A ni. Itu domain. Tak payah fikir-fikir panjang. Semua unsur-unsur dalam set A ni kita tulis saja, iaitu 7, 6, negatif 6 dan negatif 7. Kita tutup dengan braces. Okey, itu domain. Kemudian dia kata julat. Okey, untuk julat kita tulis juga di sini julat. Apa itu julat? Julat ialah unsur-unsur dalam set X, set Y. Di sini set B lah, unsur-unsur dalam set Y yang sebenarnya muncul, atau dengan kata lain kita tengok yang ada pemetaan, yang ada padanan. Okey, kalau kita tengok 49. Okey, objeknya berapa? 7. Dia ada padanan. 49 ada lagi padanan negatif 7. 36 ada tak padanan? Ada 6, ada negatif 6. Jadi yang ada connection, yang ada padanan, maka itu dikira julat. Maksudnya 49 dengan 36 ni yang sebenarnya muncul. Jadi julat kita tulis seperti sedia kala, mesti ada braces, dan kita ambil 49 dengan 36. Okey, 49 dengan 36. Itu kita panggil julat. Dan pelajar kena bezakan kodomen. Okey, kodomen dan julat. Okey, kodomen tu semua unsur dalam set Y, atau di sini set B. Kita semua unsur yang ada dalam set B ni kita ambil itu semua kodomen. Jadi kalau soalan nak kodomen macam inilah pelajar tulis. Dia dah sama, jadi sama dengan julat. 49 dengan 36 sama. Sebab kodomen tu kita ambil je semua. Macam juga domain, kita ambil semua unsur dalam set A. Kodomen ambil je semua unsur dalam set B. Cuma julat pastikan yang ada padanan sahaja, yang sebenar nilai yang sebenarnya muncul. Itu julat. Okey, kita lanjut soalan C. Dengan menggunakan tata tanda fungsi, tulis satu hubungan antara set A dengan set B. Jadi kalau yang ini pelajar kena fikirlah. Yang ini memang tak ada cara lain. Pelajar kena fikir sendiri. Kalau kita tengok 7 jadi 49. Negatif 7 jadi 49. Jadi kalau kita fikir apa itu, macam mana 7 boleh jadi 49? Mestilah 7 ganda 2. Okey, 7 kuasa 2, sebab 7 kuasa 2 ialah 49. Kalau kita tengok negatif 7 kuasa 2 juga 49 juga. Sebab negatif kuasa 2 ialah positif. 7 kuasa 2, 49.
Kita tengok 6. Cuba kita uji 6. 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 apa? 36. Okey, nampak tak? Dia punya objek negatif 6 dapat 36. Kalau negatif 6 pula, okay, kita masuk negatif 6 kuasa 2. Negatif kuasa 2 positif 6 kuasa 2 pun 36. Jadi, apa itu tanda-tanda fungsi ni? Jadi, tanda-tandanya kita boleh tulis fx sama dengan x kuasa 2. Itu tanda-tanda. Kalau nak buat arrow, buat macam ni. F, X, ada arrow. Jadi, X kuasa 2 sama. Belajar tulis ni pun boleh, tulis ni pun boleh. Itu tata tanda dia. Baik, lanjut. Kita tengok soalan nombor 4. Okey. Di sini saya telah besarkan soalan nombor 4. Kita lihat di sini. Apa tu soalan nombor 4? Okey. Raja di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi nilai mutlak 2x tolak 4. Ni 2x tolak 4 fungsi dia dalam domain 0 hingga 5. Antara 0 dengan 5. Jadi ini dia graf dia. Okey, kita tengok soalan A. Soalan A yang pertama, nak cari nilai T. Mana nilai T? Tengok nilai T. Nilai T di sini. Jadi kita gantikanlah yang X dia 5. Kita ganti masukkan dalam fungsi ni. Kita akan dapat T lah. Okey, jadi untuk soalan A itu cara buat dia macam ni. Okey. Sorry. Di sini saya tertulis 6 tapi soalan dalam buku teks silap 4. Jadi untuk soalan A, kita tulis dulu fungsi dia. Fx sama dengan 2x tolak 4. Okey, jadi kita gantikan x 5. Jadi kita nak f5. Okey, jadi x jadi 5. Kita gantikan x ni sekarang, x ni dah jadi 5 lah. Sama dengan 2 darab 5 tolak 4. Okey, jadi jawapannya 2 kali 5, 10. 10 tolak 4, 6. Okey, oleh kerana dia dah positif, maka jawapannya ialah 6. Okey, jadi untuk graf di sini, T ni jawapannya nilainya ialah 6. Okey, T itu adalah 6. Jadi kesimpulannya soalan A, T ialah 6. Itu saja. Baik, kita tengok soalan B. Apa dia soalan B? Julat F berdasarkan domain yang diberi. Okey, julat ialah pada paksi Fx. Kalau domain ialah pada paksi X. Ini domain. Biasanya di sini kita panggil domain. Yang atas ni kita dekat paksi Fx ni kita panggil julat. Jadi dia nak julat. Jadi kalau kita tengok gambar ni dia turun, dia naik. Dia turun, dia naik. Dia berkisar dalam domain 0 hingga 5. Jadi kalau tengok dia turun, yang paling rendah dia berapa? 0. Kemudian dia naik. Yang paling tinggi dia ni berapa? 6. Okey. Paling tinggi dia boleh pergi 6. Y atau Fx dia ialah 6. Paling rendah dia boleh pergi Y atau Fx dia ialah 0. Jadi julat dia kita tulis sebagai Fx kurang termasuk yang paling tinggi tadi berapa? 6. Okey, jadi 6 besar yang paling kurang dia turun. Okey, dia sampai sini 0. Ini julat dia. Okey, antara 0 dengan 6. Antara 0 dengan 6. 0, 6. Sebab graf dia berlega kat sini saja. Okey, jadi paling rendah 0, paling tinggi 6. Jadi kita tulis Fx kurang atau masuk 0, besar termasuk Fx kurang termasuk 6, besar termasuk 0. Baik, kita lanjut soalan C. Okey, soalan C nak apa? Julat nilai X dengan keadaan Fx kurang 4. Okey, kita gantikan Fx. Fx ni ialah fungsi nilai mutlak yang ni. Jadi kita ambil nilai mutlak bagi 2x tolak 4 kurang 4. Kalau kurang, saya dah beritahu. Kita ada dua cara. Apa cara yang pertama? Cara yang pertama ialah 2x tolak dia ada, sebab dia kurang, dia hanya ada satu cara saja, iaitu 2x tolak 4 kurang 4 atau besar negatif 4. Baik, ingat lagi tak yang macam ni? Jadi 2x sama dengan negatif pergi sebelah. Jadi maksudnya 4 tambah 4. Bukan pergi sebelah sini saja, pergi sebelah sini lagi, negatif 4 pergi sebelah sana. Jadi besar negatif 4, negatif pergi sebelah jadi tambah 4. Jadi 2x 2x kurang 4 tambah 4 jadi 8. Okey.
besar. Negatif 4 tambah 4, kosong. Jadi kita buang 2, jadi pergi sebelah, 2 pergi sebelah jadi bahagi. 8 bahagi 2, berapa? 4. Bukan pergi belah sini saja, 2 pun kena pergi belah sini. Kosong bagi 2 ialah kosong. Inilah dia punya domain dia, antara 4 dengan kosong. Jadi pelajar pun telah diajar untuk menyelesaikan suatu ketaksamaan yang melibatkan nilai mutlak seperti ini. Baik, ini adalah cara dia. Harap faham. Baik, lanjut. Kita tengok soalan yang terakhir dalam buku teks, soalan 5 lah. Tapi di sini saya tulis soalan nombor 7. Baik, kita tengok. Seketul batu, jatuh dari ketinggian 81 meter di atas tanah. Jadi batu ni dia jatuh lah. Jadi hubungan dia di sini bukan hubungan lagi. Tingginya, fungsi tinggi dia H selepas T saat dianggarkan oleh ni fungsi dia. HT sama dengan 81 tolak 9 T kuasa 2, di mana H ialah height, tinggi dia, T ialah time. Jadi untuk soalan nombor A, apa soalan A? Apakah ketinggian batu? Dia nak ketinggian, dia nak height. Pada masa apabila T 1/3 saat. Jadi kita tulis fungsi dia. HT sama dengan berapa? 81 tolak 9 T kuasa 2. Jadi dia nak H 1/3. Jadi ini untuk soalan nombor 1. H 1/3. Gantikan je lah. T dah jadi 1/3. T ni jadi 1/3. Jadi 81 tolak 9 1/3 kuasa 2. 81 tolak 9. 1 kuasa 2 ialah 1/3 kuasa 2, 3 kali 3 ialah 9. Kemudian 9 dengan 9 kita potong. Kita potong. Jadi 81 tolak 1. Tinggal 1 sajalah. 81 tolak 1 ialah 80 meter. Jadi ketinggiannya ialah 80 meter. Lanjut. Soalan nombor 2. Dia nak H berapa? 1 saat. Tulis kurungan 1 saat. Jadi sekarang kita gantikan T ni dengan 1. Jadi 81 tolak 9 1 kuasa 2. 81 tolak 1 kuasa 2 ialah 1. 9 kali 1 ialah 9. Jadi 81 tolak 9. 81 tolak 9 jawapannya ialah 72. Jadi 72 meter. Jadi pada masa 1 saat, batu tu tengah berada 72 meter dari paras tanah. Soalan A3. Pada ketika T 2 saat. Jadi kita tulis saja. Nombor 3 H berapa tadi? 2 saat. Jadi H 2. Sekarang T dah jadi 2. Jadi sini jadi 2. Jadi 81 tolak 9 2 kuasa 2. Iaitu 81 tolak 9 2 kuasa 2 ialah 4. 81 tolak 9 kali 4 ialah 36. Jadi 81 kita tolakkan dengan 36. Dapat 45. Jadi jawapannya 45 meter. Jadi pada masa 2 saat batu tu berada dari paras tanah setinggi 45 meter. Soalan yang terakhir. Soalan B, bilakah batu itu akan mencecah permukaan tanah? Jadi kalau dia cecah, batu dah sampai tanah, ketinggiannya apa? Ketinggiannya adalah kosong. Jadi kita tulis HT sama dengan kosong meter. Jadi kita gantikan baliklah. 81 ni sebab ni HT, kita gantikan HT. Apa fungsi dia? Fungsi dia ialah 81 tolak 9 T kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi kita faktorkanlah. Jadi pelajar pun masih ingatlah. Ini faktor 2 sebutan. 81 kita ada berapa? 81 kita ada 9 kuasa 2 tolak 9 sama dengan berapa? 3 kuasa 2 T kuasa 2 sama dengan kosong. Sebab 3 kuasa 2 9. Jadi dah belajar kan masa mendengar rendah. Jadi ini kuasa 2, ada kuasa 2, ada tolak. Ingat lagi rumus dia, iaitu A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B darab A tolak B. Itu. Jadi kita dah ada kuasa 2. Maka kita ambil 9 tambah 3T
Okey. Kurungan satu lagi 9 tolak 3T samakan dengan kosong. Okey. Jadi kita tutup yang ni dulu. Jadi 9 tambah 3T kita samakan dengan kosong. Iaitu 9 tambah 3T sama dengan kosong. Jadi 3T sama dengan 9 tambah di sebelah jadi tolak 9. Jadi T sama dengan negatif 9 bahagi 3 negatif 3. Jadi adakah ini boleh diterima? Tidak boleh diterima kerana time tidak ada negatif. Jadi kita abaikan saja yang ni. Baik, kita tutup yang ni pula. Okey, kita ambil yang ni. Atau kita tulis 9 tolak 3T sama dengan kosong. 9 sama dengan tolak. Pergi sebelah jadi tambah 3T. Jadi T sama dengan 9 bahagi 3. Okey, 9 bahagi 3 ialah 3. Jadi 3 boleh diterima tak? Ya, time ada 3. Jadi jawapan dia batu itu mencecah permukaan tanah pada masa T ialah 3 saat. Okey, 3 saat je dia dah cecah permukaan tanah. Baik, itu saja kita telah bincangkan latihan formatif 1.1. Baik, selepas ni, okey pelajar, inilah latihan anda. Buat semula apa yang saya telah terangkan. Salin dalam buku teks. Jadi kerja rumah anda ialah hanya buat semula latihan intensif 1.1 daripada soalan nombor 1 sampai soalan nombor 5. Kita telah bincangkan. Baik, itu saja kita punya PDPR hari ini. Okey, sampai jumpa. Sekian, terima kasih.